Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'i tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajmain wa khususan ila hadrati Syekh Ibnu Aqil bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, kita diizinkan Allah bertemu pada malam ini untuk kita sambung lagi pengajian kitab kita. Jadi pelajaran bahasa Arab kita tangguhkan lagi dulu. Dan jadi kita ambil 3 soalan untuk kita kupas dan jawab pada malam ini, iaitu yang pertamanya, ada orang share di dalam Facebook. Saya bacakan dulu share dia tu. Dia kata dapat info dari kawan, ada satu buku judulnya Tarbiyah Sentak. Kononnya buku mudah nak attract anak muda Islamis, niqabis, bro sis untuk hijrah. Tapi kalau macam ni gaya bukunya, hati-hati, jangan kau mati dalam akidah seperti ini. Nak tarbiyah sentak, kalau malaikat maut datang nak sentak nyawa baru kau tahu. Bahaya buku ni, dia kata. Berkenaan Ustaz Adinin Roslan buku dia yang bertajuk Tarbiyah Sentak. Cerita dia adalah bahagian dalam buku ni. Dia cerita, dia kata menggembirakan. Dia katanya, saya baca lebih kurang lah, maknanya bagi orang beriman itu hiburan mereka adalah ibadah. Dia kata dalam buku tu, bagi orang beriman hiburan mereka adalah ibadah. Jadi hiburan mereka adalah segala perkara yang membuatkan Allah tersenyum, kegembiraan. Ayat dia, hiburan mereka adalah segala perkara yang membuatkan cinta mereka pada Allah dibalas dengan Allah mencintai mereka. Mereka sanggup bersusah payah, bermandi peluh semata-mata untuk gembirakan Allah. Mereka terhibur melihat Allah terhibur dengan mereka. Okey, baik. Jadi dia kata buku ni ada satu pendapat lah. Ada orang kata buku Tarbiyah Sentak ni sesat. Ya, dia kata situ. Mana dia kata?
Kononnya buku mudah nak attract anak muda. Tapi kalau macam ni gaya buku ada ni, mana buku ni macam tak betul lah. Katanya. Satu buku, alah, si hilang. Kononnya buku mudah nak attract anak muda Islamis. Tapi kalau macam ni gaya buku hati-hati jangan mati dalam akidah seperti ini. Jadi yang dia nak mentionkan, buku ni ada sebut Allah tersenyum kegembiraan. Satu lagi dia gariskan sini untuk gembirakan Allah. Satu lagi dia gariskan terhibur melihat Allah terhibur dengan mereka. Jadi persoalannya dia kata buku ni macam tak kenalah akidah dia. Okey, baik. Apa yang dimaksudkannya? Ana pun tak faham juga sebenarnya. Kalau dia nak maknakan bahawa buku ni akidah dia tak betul kerana mengatakan Allah tersenyum kegembiraan, ataupun mengatakan bahawa Allah ataupun kita ibadat ni adalah untuk nak menggembirakan Allah, ataupun nak kata terhibur melihat Allah terhibur, makna kata ayat Allah terhibur tu. Kalau nak kata kerana ayat ni, terlebih dahulu jangan terus kita menghukum sesiapa pun, tak kira lah Ustaz Adini Roslan ke atau siapa-siapa sekalipun. Jadi kalau betul lah apa-apa pun kita kena tanya balik pemilik dia, tuan dia. Tanya balik tuan dia, yang dimaksudkan dengan Allah tersenyum tu macam mana yang dimaksudkan? Adakah dia maksudkan Allah memang senyum? Maknanya Allah ada mulut, lepas tu Allah senyum. Kalau itulah pegangan dia, situ barulah jadi pegangan seperti golongan-golongan yang menjisimkan Allah, ataupun golongan mujassimah kita sebut. Nama dalam kitab sebut nama golongan tu mujassimah. Yang ni mereka menjisimkan Allah. Maknanya merupakan Allah dan seperti mana membayangkan seperti rupa makhluk. Okey, itu satu. Yang keduanya, kalau yang dimaksudkan dengan Allah tersenyum kegembiraan itu bukan dengan zat, bukan dengan maknanya memang Allah ada mulut atau Allah senyum, bukan maksud begitu. Bukan maksud dengan wajah Allah, bukan. Tapi maksudnya sini dengan lafaz, lafaz kinayah, ataupun dengan maknanya kita menggembirakan Allah supaya meraih untuk mendapatkan keredaan Allah. Maksud gembira itu dengan Allah redha. Seperti mana kata ulama Syekh Ibn Atta'illah As-Sakandari dalam kitab Hikam, masuknya seseorang hamba itu ke dalam syurga bukan kerana amalannya, bukan kerana hebatnya dia beramal, tetapi kerana sayangnya Allah kepada dia. Jadi kalau yang dimaksudkan beribadat itu membuatkan Allah gembira, tu maksudnya beribadat itu untuk meraih kasih sayang Allah, keredaan Allah, maka benar juga kata begitu. Makna tak salah lah. Jadi tak bolehlah kita nak terus menghukumkan, melainkan dia kata ya memang senyum. Tak? Memang senyum sungguh, nak ada mulut sebagainya, situ baru jadi masalah, baru akidahnya tu ada silap, ada rosak sebab menjisimkan Allah. Tapi kalau dengan lafaz majas ataupun lafaz pinjam-pinjam cakap untuk memudahkan faham kita manusia, itu lain. Tak? Kalau kita cakap memang betul kita mengaji ilmu tauhid sifat 20, Allah tidak ada perasaan ni datang daripada dalam bentuk nafsu. Yang ini yang dimiliki oleh kita makhluk ni, manusia ni. Manusia dia ada perasaan, suka, gembira, sedih dan sebagainya. Marah dan sebagainya. Betul lah tu. Ada pun Allah tak ada sifat-sifat perangai ataupun perasaan dan sebagainya. Tetapi ada juga ayat-ayat yang kita baca Allah murka. Jadi adakah maksud murka tu Allah pun ada perasaan? Bukan. Tapi murka di situ nak memberi faham ancaman kepada kita. Ancaman kepada kita yang sebagai makhluk ni. Maknanya kalau kita engkar perintah Allah, kita buat dosa, Allah murka pada kita. Bila dengar perkataan murka tu, kita jadi takut. Tapi bukan maksud Allah ada perasaan. Kalau Allah ada perasaan, maknanya Allah mengambil faedah lah. Nak syarah bab ni panjang lebar lah dalam bab masalah tauhid, dalam bab masalah akidah.
Jadi benda yang viral ni ada orang minta ana perjelaskanlah, huraikan macam mana. Okey, baik. Macam ana sebut tadilah, kalau benar nak tahu keadaan akidahnya macam mana, kena tanya tuan badan lah. Kita tak boleh nak hukum. Tak boleh nak hukum seorang ni tak betul, sesat dan sebagainya, tak boleh. Kita tak kata juga orang ni kata orang tu sesat, tak, tapi kita cerita umum. Jadi tak boleh nak hukum sesuatu orang tu, melainkan kita tanya dia, akidah dia macam mana, pegangan dia tu macam mana. Tak? Jadi adakah pegangannya bahawa Tuhan tu ada muka dan sebagainya, situ baru kita nampak pegangannya ada yang tak kena. Tapi kalau dengan lafaz di sana tu lafaz majaz ataupun kinayah tadi kita sebut, pinjam-pinjam cakap saja nak memudahkan faham, itu lain. Itu bicaranya panjang lebar lah kan. Bicaranya panjang lebar. Macam bahasa kita lah, bab kata Tok Guru ni Aziz, tak payah kata nak main dengan lafaz bahasa Arab, bahasa Melayu kadang-kadang kita gagal juga. Bila orang tanya kita, awak duduk mana? Kita jawab macam mana? Kita kata saya duduk di Perak. Betul tak? Saya duduk di Perak. Dah, kita duduk di Perak, tak bangun-bangun, tak berdiri. Boleh jadi orang faham lafaz duduk tu dengan duduk. Boleh jadi lafaz duduk yang sama juga, lafaz tu juga dengan maksud bukan duduk, tapi maksud dia tinggal. Jadi satu lafaz boleh macam-macam pengertian dan kefahaman dia kan. Jadi nak tahu ni kena tanya tuan badan sendirilah untuk kesahihan. Adapun kerja-kerja dia mentarbiyah, mengajak orang kembali pada Islam, itu satu pujian lah patutnya kan. Bukanlah sebenarnya kita pun minta lah kerjasama pada semua pejuang-pejuang agama, orang yang mencintai ilmu agama. Jangan cari perbalahan di antara kita, tapi kita carilah titik persamaan untuk kita bersatu padu, untuk kita jatuhkan yang sebenar-benar batil. Mana sebenar-benar batil? Kekafiran, benda-benda maksiat mungkar. Tapi kita berbalah sesama-sama kita tentang hal-hal seperti ini. Ustaz tu pun tarik orang kepada Islam juga. Kita pun sama juga. Tiba-tiba ada beberapa perkataan yang macam bagi kita rasa tak kena, terus kita condemn dan sebagainya, padahal dia ada juga kerja benda yang dia buat kan. Jadi yang nak betul kita nak lawan Arab, nak pastikan bagi tutup betul judi, itu tak ada khilaf di kalangan ulama. Tepat dengan Quran, tepat dengan hadis ni kan. Yang kita nak lawan betul memang yang dah terang sesat. Contoh Hayapin sesat, Syiah terang-terang sesat kan. Ataupun sekularisme, liberalisme, pluralisme yang memang terang-terang dah, totok-totok sesat. Yang tu kita sangkal sungguh lah. Tapi benda-benda seperti ini kita nak jelas, nak kita tanya tuan badan tu sendiri macam mana pemahaman dia dan sebagainya. Macam kes Ustaz Wan Hizam dulu lah. Jadi ada seorang ustaz ni, ustaz pondok juga, nama apa saya tak ingat. Dia telefon Ustaz Wan Hizam untuk mendapatkan kepastian sendiri Ustaz Wan Hizam ni pegangan dia macam mana. Itu lebih cerdik, itu lebih profesional dan lebih bijak. Sebab kadang-kadang kalau kita duk main viral begini, kalau kena orang tu tak salah, orang tu betul, kita telah memfitnah dia kan. Tapi kalau betul orang tu salah, tapi nak tengok juga, nak cerita pasal kesalahan orang, tengok dulu kalau orang tu buat salah secara terbuka, baru kita boleh cerita secara terbuka. Tapi kalau dia salah secara tersorok, maka kita pun cerita ataupun kita khabar pada dia dalam keadaan tersorok juga. Tapi macam kes ni, anda tak belah siapa-siapa pun. Cumanya apa-apa pun kita tanya tuan badan dulu macam mana, apa yang dimaksudkan dengan ayat dia senyum, Allah senyumlah apa sebagainya tadi tu. Jadi gitulah lebih kurangnya kan. Tapi apa yang kita pesan, carilah titik persamaan di antara kita untuk bersatu padu, kerana musuh sangat gembira dan seronok melihat perpecahan umat Islam yang dah cukup macam-macam pecah dah. Tak payah kata kita yang di Malaysia, di Arab pun pecah dan sebagainya. Dan macam mana kita nak bawa kemenangan dalam perjuangan Islam ni. Kemudiannya soalan seterusnya berkenaan dengan semayang. Ada sahabat tanya soalan tentang solat. Jadi dia muskil tentang semayang yang tak boleh semayang ni, waktu yang tak boleh semayang, waktu yang diharamkan solat. Okey, catik baik-baik. Walaupun kita belum sampai bab dia, tapi kita hurai berlebih kurang lah.
haram semayang ni dia ada 5 tempat. 3 kerana berhubung dengan waktu, 2 berhubung dengan perbuatan. Kita ambil yang waktu dulu. 3 berhubung dengan waktu. Mana waktu? Waktu matahari naik sampai segalah. Segalah ni kata tok guru kami, orang duduk atas kuda kemudian dipegang galah tombak tu lah. Pegang tombak tu, jadi panjang tombak tu. Ada juga yang mengatakan bahawa segalah tu 4 darjah. 4 darjah. 1 darjah. Betul lah, 4 darjah. Dia punya sudut 4 darjah. Jadi ulama kira-kira 1 darjah bersamaan dengan 4 minit. 4 darjah bererti 16 minit. Maknanya 16 minit lah lebih kurang tempoh daripada matahari mula naik keluar tu, lepas tu kira sampai 16 minit. Waktu tu dipanggil waktu haram. Haram kerana apa? Kerana matahari tadi. Matahari naik. Antara hikmah dia, kata ulama, kenapa waktu tu diharamkan, kerana zaman dulu ada orang jenis sembah matahari. Sekarang ada tak jenis sembah matahari? Jadi tak naklah kita semayang waktu tu takut-takut sama tarah dengan mereka. Jadi Nabi tak bagi, Nabi suruh semayang sebelum tu lagi, yakni makna subuh. Jadi waktu tu tak boleh, haram. Okey, baik. Tu yang pertama. Yang kedua, haram kerana waktu tadi, iaitu waktu istiwa. Waktu istiwa ni maknanya matahari betul-betul tegak atas kita. Kalau kita berdiri tu tak ada bayang, maknanya ngam-ngam atas kita. Kita diri tak ada bayang sebab dia betul-betul tegak atas kepala. Tapi dia tak lama, dalam seminit 2 je. Tapi terpanggil waktu istiwa. Zawal bila matahari mula gelincir, tu panggil gelincir. Gelincir tu maksudnya pop, keluar bayang. Walaupun sikit, terkeluar je bayang sikit, zawal dah. Istiwa tu yang matahari terpacak tengah-tengah. Itu haram juga. Yang ketiga, haram kerana waktu mana? Waktu kekuning-kuningan matahari nak terbenam. Waktu matahari nak terbenam kan langit jadi kuning-kuning oranye gitu. Yang waktu tu haram. Haram semayang. Okey, itu haram kerana berhubung dengan waktu. Haram berhubung dengan perbuatan 2, iaitu selepas mengerjakan solat fardu subuh maka haram semayang. Tak ada semayang selepas semayang subuh. Sebab tu tak ada sunat ba'diyah subuh. Begitu juga selepas mengerjakan solat fardu asar. Habis semayang asar tak ada dah semayang, haram. Okey, baik. Jelas yang waktu tu dulu. Kemudian 2 dikecualikan. Satu kerana tempat, satu lagi kerana waktu. Kerana tempat, Masjidil Haram dan sekitar kawasan tanah haram, tidak ada waktu haram. Maknanya tak kira lah melepas matahari terbit ke, matahari nak terbenam kuning-kuning ke, tidak ada haram bila berada di Masjidil Haram dan di kawasan tanah haram. Di situ saja, tempat lain tak boleh. Itu dikecualikan. Dan pengecualian kedua kerana waktu. Mana waktu? Waktu semayang Jumaat. Waktu semayang Jumaat kan ada berlaku istiwa sebab masa tu matahari tegak. Jadi istiwa sepatutnya haram, tak boleh semayang. Tapi hari Jumaat, semayang Jumaat, istiwa tak diharamkan. Mana boleh semayang. Okey, baik. Jelas yang tu dulu. Okey, kemudian bukan semua jenis solat tak boleh semayang. Kadang-kadang kita salah faham. Kita dengar kata haram semayang, maknanya semua semayang tak boleh. Tak. Ada beberapa jenis semayang je yang tak boleh. Jenis-jenis solat sabab mutaakhir yang tak boleh semayang. Yang dikatakan haram semayang ni solat yang jenis sabab mutaakhir. Sabab mutaakhir mana? Sebabnya kemudian. Contoh solat sunat solat sunat ihram. Solat sunat ihram ni kita semayang sunat dulu, ihram tu kemudian. Jadi sebabnya kemudian solat sunat ihram pada waktu haram tak boleh. Tak boleh. Lagi solat sunat dia ada 6 jenis sebenarnya. Lagi solat sunat yang tak boleh, solat sunat solat sunat istikharah. Sebabnya pun kemudian.
kemudian baru nak pilih istikharah tu, tapi dia semayang dulu. Lagi solat sunat tak boleh. Solat sunat keluar rumah. Dia ada kat keluar rumah ni ada solat sunat dia. Jadi keluar rumah tu selepas semayang. Dia semayang dulu pun sebab mutaakhir kat tu. Lagi solat sunat musafir. Beza musafir dengan keluar rumah. Keluar rumah ni keluar je rumah, dia nak pergi dekat-dekat, tapi musafir pergi jauh. Nak. Lagi yang kelima, solat sunat qatlu. Qatlu ni maksudnya mati, bunuh. Solat sunat nak kena bunuh. Kalau kita nak kena bunuh, ada hukuman ke dan sebagainya, buat kesalahan jenayah ataupun tentera kafir nak bunuh kita, disunatkan semayang dulu. Semayang tu nama solat sunat qatlu. Itu pun sebab mutaakhir juga, sebab nak kena bunuh lepas tu. Bukan kena bunuh dulu baru semayang. Macam mana? Dah mati dah. Yang keenam, solat sunat hajat. Kerana hajat tu nak dicapainya lepas semayang. Nak hajat pun tak boleh. Jadi ada waktu-waktu yang waktu-waktu haram ni, solat-solat ni lah tak boleh. Kemudian kategori kedua dipanggil solat sunat mutlak. Solat sunat mutlak ni solat sunat saja-saja. Tak ada nak buat apa, semayang sunat boleh, tapi pada waktu haram tak boleh. Solat sunat mutlak. Jadi antara yang termasuk dalam solat sunat mutlak kata ulama ialah solat sunat tasbih. Kerana solat sunat tasbih juga dikategorikan di pada sudut solat sunat mutlak, kerana semayangnya itu pun, solat sunat tasbih itu pun sajalah, tanpa ada tujuan tertentu. Cuma kelebihannya dibaca tasbih yang banyak di dalam dia. Okey, itu sabab mutaakhir. Ada pun solat jenis sunat sabab mutaqaddim, maknanya sebab dia dulu, batu baru semayang. Yang tu boleh. Waktu haram pun boleh semayang. Mana? Contohnya solat sunat uduk. Ambil uduk dulu ke semayang sunat uduk dulu? Ambil uduk dulu. Jadi sebab dia sebelum. Lepas ambil uduk baru semayang sunat. Boleh. Walaupun pada waktu haram boleh semayang sunat. Sunat apa? Sunat uduk. Lagi boleh semayang sunat tahiyatul masjid. Solat semayang sunat tahiyatul masjid ni sebab masuk masjid. Jadi kita masuk masjid dulu ke semayang dulu? Masuklah dulu. Kan kat jalan semayang, tu bukan tahiyatul masjid namanya. Tahiyatul masjid mesti semayang dalam masjid. Jadi dia masuk dulu, baru dia semayang. Jadi sebabnya sebelum. Jadi jenis solat sebab sebelum tak apa. Boleh semayang walaupun dalam waktu haram. Bukan semuanya haram. Jangan kita salah faham. Dengan haram semua benda tak boleh. Lagi kata ulama, solat qada, solat yang terhutang. Semayang fardu kita tinggal, wajib qada. Qada tu bila-bila masa pun boleh. Contoh tadilah kita bangun lewat subuh, kan? Bangun-bangun matahari dah naik. Kalau ikut masa matahari naik tu waktu haram, tak boleh semayang, kan? Tapi sebab kita nak qada subuh tadi tak semayang, boleh. Walaupun pada waktu tu dipanggil tempoh haram, boleh semayang. Sebab solatnya solat qada. Ada pun solat sunat isyraq, solat sunat duha adalah pada waktu dia. Isyraq tu lebih kurang 7.30 ke 7.45, lebih kurang waktu dia tu. Kemudian solat sunat duha ni lebih kurang kat pukul 8. Solat sunat isyraq tadi dia 7.45 lebih kurang. Solat sunat duha lebih kurang pukul 8, lebih kurang. Jadi boleh semayang. Bukanlah haram tu sepanjang-panjang matahari naik sampai ke zuhur, dah. Mula-mula tu je. Sebab tu dia kata kadar segalah. Sampai dah segalah boleh dah semayang. Nak semayang sunat duha ke ataupun semayang sunat isyraq ke. Tapi selalunya isyraq dulu, kemudian baru duha. Jangan salah faham lah. Sebab tu disebut waktu syuruk. Syuruk tu nak menyatakan waktu dia, tempoh. Okey, baik. Jadi boleh fahamlah bahagian-bahagian semayang sunat tadi. Dan satu lagi tambahan, lupa. Sabab muqarran. Solat jenis sabab muqarran pun boleh semayang walaupun pada waktu haram. Muqarran tu maksudnya berserta. Qarin berserta, qaranah berserta. Jadi sebabnya berserta. Sebabnya sama dengan perbuatannya. Semayang dengan sebab tu sekali, waktu yang sama. Kalau tadi sabab mutaqaddim, sebab dulu baru semayang. Kalau mutaakhir, semayang dulu baru sebab. Kalau muqarran ni sekali, sebab dengan semayang tu sekali. Mana? Solat sunat gerhana. Masa gerhana berlaku, gerhana tu sebab, kita pun semayang waktu tu juga. Boleh.
walaupun duduk di waktu haram. Contoh. Ini yang dihurai oleh kalangan alim ulama. Moga-moga kita dapat manfaatnya. Kemudiannya, soalan seterusnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana yang tanya berkenaan dengan hukum yang kami pelajari sekarang ni. Izinkan saya Ustaz, ana ingin bertanya pendapat Ustaz, jika kami mengaji untuk ilmu, mendengar kuliah dalam FB, YouTube dan sebagainya, tapi kami dalam syariat tidak menutup aurat atau melakukan sebahagian daripada hukum makruh atau haram. Harap tuan faham situasi yang ana sampaikan ini. Mohon pencerahannya tuan Ustaz dari segi hukum, fadilat, berkat, pahala. Okey, baik. Benda ni tidak ada soalan dia apa hukum kita yang dengar kuliah dalam TV ke, dalam YouTube ke, dalam FB ke, dalam keadaan masa dengar kuliah tu tak sempurna tutup auratnya. Contoh, perempuan tak pakai tudung. Kadang-kadang nak pakai tudung dalam rumah dengan nikab siap. Nampak? Ataupun mana tahulah. Dan itulah maknanya tak sempurna. Jadi memanglah tak jadi dosa pun, tidak berdosa. Cumanya kalau nak lebih berkat, adab dalam kita mengaji, walaupun dalam video rakaman, tapi adabnya kita jaga macam betul-betul kita depan guru kita. Dari segi adab ni terlebih baik. Kalau kita dengar kuliah tak pakai tudung, duduk saja dengar gitu pun baik dah, tapi nak jadi terlebih baik, itu panggil adab. Contoh, jalan depan orang tua, kita jalan gitu je, tak adalah sampai orang kata jahat, kau hajar apa sebagainya, cuma tak berapa adab, tak cantik. Tapi kalau kita tunduk, lebih cantik sebab adab tu ada. Dia gitu je. Tapi janganlah sampai tahap orang cakap apa, pakai boxer je. Dapat dengar kuliah, walaupun memang ustaz tak nampak, memang tak ada siapa nampak, tapi macam tak kenal lah. Walaupun ustaz nampak tapi Allah kan nampak, malaikat kan nampak kan. Kain tuala tu boleh tahan kira. Nampak? Nah, ini tak semenda saja pakai. Menda koyak pula tu kan. Contoh macam tu, kalau macam tu tak elok lah, tak elok. Walaupun memang tak dihukumkan dosa, nak dosa apa dia duduk dalam rumah dia sendiri, tak salah, tapi adabnya tu tak cantik lah, tak kena. Sebab dia berhadapan dengan ilmu. Sedang kalau kita lihat sifat dan akhlaknya Imam Malik, mazhab Maliki tu, bila setiap kali dia nak membaca hadis Nabi, dia akan mandi pakai lawa-lawa, minyak wangi semua dia pakai, baru dia sebut hadis Nabi tu, baru dia baca hadis Nabi tu. Bila orang tanya pada dia kenapa dia buat macam tu, dia kata kerana lafaz yang aku nak lafazkan ni bukan orang-orang biasa yang berkata, tapi adalah kekasih Allah. Maka aku beradab dengan lafaznya. Kalau aku beradab dengan lafaznya, aku terlebih adab dengan tuan badannya, iaitu Rasulullah SAW. Berkat adabnya pada Rasulullah begitu tinggi, Allah kurniakan Imam Malik mimpi Nabi tiap-tiap malam. Setengah riwayat kata Imam Malik dapat rezeki oleh Allah Ta'ala bertemu Rasulullah tiap-tiap malam. Tiap kali tidur mimpi Nabi, tiap kali tidur mimpi Nabi. Kita tiap kali tidur mimpi dia, mimpi YB. YB boleh tahan kira, takut mimpi babi. Ada B juga belakang bunyi. Okey, baik. Selesai. Mau kita baca kitab kita ni insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 7. Bahagian-bahagian hukum wad'i. Huruf da ni bukan qal-qalah, jangan baca wad'i. Wad'i itu dal de. Dot dia bukan huruf qal-qalah, jadi wad'i. Bahagian-bahagian hukum wad'i. Okey. Wad'i ni asal kata wada'a ni makna letak. Jadi hukum wad'i ni hukum yang nak meletakkan hukum tu macam mana. Contoh. Jadi kita baca dulu. Hukum wad'i itu ialah beberapa perkara yang berhubung ia dengan bahagian-bahagian hukum syarak. Hukum wad'i ni kaitannya berhubung kait dengan hukum syarak. Maka tiap-tiap satu daripada bahagian hukum wad'i itu tergantung ia dengan tiap-tiap satu daripada bahagian-bahagian hukum syarak. Jadi kalau siapa yang buat jenis carta minda ni,
Itu kita dah belajar dah hukum syarak kan, hukum taklifi, wajib, sunat, harus, makruh, haram. Okey, sekarang ni kita sambung. Wajib tu pecah 5. 5 kan? Takut 6 pula, lupa 5. Wajib pecah 5. Sunat pecah 5, harus pecah 5, makruh pecah 5, haram pecah 5. 5 tu apa? Ni yang kita nak belajar ni malam ni. Jadi setiap hukum wajib, sunat, harus, makruh, haram tu ada 5 pula dalam dia. Mana 5 dia? Maka hukum wajib itu terbahagi pada 5 bahagi. Pertama, sebab. Yang pertama, sebab. Iaitu sesuatu perkara yang lazim daripada adanya ada sesuatu perkara yang lain. Perkara tu jadi sebab adanya, ada dia kerana ada sebab ada dia. Ada dia ni sebab ada dia ni. Contoh, ada Ustaz Burhan sebab ada Ustaz Hanafi. Contoh, tu dipanggil sebab. Dan lazim daripada tiadanya perkara itu tiada perkara yang lain. Begitu juga dengan tiada. Kalau tak ada dia, sebab tak ada dia. Tiada Ustaz Burhan sebab apa? Sebab tiada Ustaz Hanafi. Contoh. Contoh begitulah. Nak nyatakan sebab tu. Seperti adanya, contoh dia buat sini, seperti adanya gelincir matahari itu jadi sebab bagi wajib sembahyang zuhur. Contohnya kita mengatakan sembahyang zuhur itu wajib. Wajib tu ada sebab. Sebab apa? Sebab gelincir matahari. Masuk gelincir matahari macam anda sebut tadi, timbul bayang-bayang. Bila keluar bayang-bayang, itu maknanya matahari gelincir. Jadi wajib sembahyang zuhur tu sebabnya gelincir matahari. Jadi kalau matahari belum gelincir, wajib tak sembahyang zuhur? Tak wajib lah. Sebab dia berduduk pada gelincir matahari. Itu contoh zuhur. Maghrib, sebab apa sebab apa jadi wajib sembahyang maghrib? Sebab apa jadi wajib sembahyang maghrib? Gelincir matahari. Gelincir matahari zuhur. Maghrib. Sebab matahari terbenam. Jadi matahari tu jadi sebab. Jadi kalau matahari belum terbenam, maghrib dah lagi. Boleh tak sembahyang maghrib? Tak boleh. Tak jadi wajib waktu tu. Malah jadi haram pula. Haram sembahyang maghrib. Bila matahari belum terbenam. Nampak? Sebab tu bila orang sebut sesuatu, jangan terus kita hukum. Dia kata, ada seorang tu guru mengajar, dia kata sembahyang maghrib ni haram. Dia cut sampai situ je video tu. Waktu duk sebar viral ni ustaz sesat ni, dia kata sembahyang maghrib haram. Hang tu yang sesat. Nampak? Dengar sampai habis. Sebab apa haram? Sebab belum matahari terbenam. Matahari congok lagi, ondok main bola lagi, dia sembahyang maghrib situ. Dia kata alang-alang sembahyang siap-siap. Dia kita yang sembahyang boleh tidur. Dia yang haram sebenarnya, haram jadah ni. Bukan tadi tu. Jadi dengar bagi habis. Itu cara ulama dulu mengajar. Ni nak bagi faham sebab tu. Jadi yang pertama sebab. Kemudian yang kedua syarat. Apa syarat? Iaitu sesuatu perkara yang lazim daripada tiada perkara yang lain itu. Syarat pula, kalau tak ada, dia lazimnya tak ada. Macam dia nak sama macam sebab tapi lain sikit. Nanti kita tengok contoh dia lah. Dan tidak lazim daripada adanya oleh ada perkara yang lain. Sebab ni tadi dia sesuatu yang berbeza. Matahari lain, zuhur tu lain, tapi sebab zuhur tu jadi wajib sebab matahari tadi. Tapi lazim ni dia bersekali tau. Contohnya, katalah ni cincin Ana hilang dah ni. Contohnya ada cincin kat jari. Jadi bila kita bergerak jari, bergerak tak cincin ni? Jadi kita kata jari bergerak menjadi cincin bergerak lazim kerana jari bergerak. Yang tu tak masuk dalam sebab, tu masuk lazim. Itu maknanya syarat. Okey. Dan tidak lazim daripada adanya oleh ada perkara yang lain. Seperti sempurna haul. Lalu setahun itu jadi syarat bagi wajib zakat. Jadi wajib asalnya zakat tak wajib lagi. Bila jadi wajib? Bila syaratnya datang. Mana syarat? Syarat dia cukup satu
cukup haul. Haul tu maksudnya cukup setahun. Contoh zakat ternakan dia. Nah, dia ada bilangan dia pula. Berapa pula? 40 ekor dan sebagainya. Dan 40 ekor tu kata contoh cukup setahun. Cukup setahun baru jadi syarat. Syaratnya syarat wajib zakat. Jadi kalau belum cukup haul, baru setengah bulan, baru setengah tahun, tak sempurna lagi haul, tak cukup setahun, maka wajib tak zakat masa tu? Tak wajib lagi. Belum jadi wajib. Tak? Sebab belum jatuh lagi. Sebab syaratnya belum sampai. Tu maksud tu maksud syarat. Jadi contoh syarat puasa. Bila masuk bulan Ramadan baru jadi syarat wajib puasa tu. Sebelum masuk bulan Ramadan, puasa tak jadi wajib, dia jadi sunat, melainkan nazar lah. Nazar tu wajib lah kalau dia bernazar, kan? Gitu. Jadi maka jika tiada ada haul, nescaya tidaklah wajib zakat. Jadi kalau tak cukup haul, zakat tu tak jadi wajib. Jadi kalau dia bagi juga duit masa tu, jadi apa? Jadi derma, jadi sedekah, jadi infak, tapi tak jadi namanya zakat. Nama je, tapi nak menyatakan dari segi hukum. Kalau dia bagi juga walaupun belum cukup haul, itu namanya sunat, boleh pahala. Tapi yang makna wajib ni, kena, suka tak suka, reda ke tak reda, dia kena bagi. Tak bagi berdosa. Itu wajib. Itu zakat. Tak? Macam umrah lah. Umrah tak wajib, dia sunat. Kalau rasa ada kemampuan nak pergilah. Tapi haji wajib. Haji bukan sunat. Jadi terpaksa kak kita suka tak suka kumpul duit, bagi ejah juga, kemudian daftar dalam tawar haji apa semua, dan usaha untuk nak pergi haji. Adapun kalau belum kesampaian, tu lain cerita. Tetapi usaha tu Allah nak tengok ada tak ada usaha. Kalau kita buat relax je, itu tandanya kita buat tak peduli lah dengan tuntutan haji. Dengan tak daftar, dengan tak ada simpan duit dan sebagainya. Maknanya tak ada ikhtiar, tak ada usaha untuk nak membuat haji. Maknanya kita dah kurang satu rukun Islam kalau begitu. Sebab kita tak berusaha untuk nak menyempurnakan rukun Islam kita. Soal kemampuan itu nombor 2 lah, kita usaha dulu, kan? InsyaAllah kan, dengan usaha Allah bagilah man wajada, macam mana ayat tu? Lupa dah. Bukan siapa berusaha dapat hasilnya. Man jada wajada. Siapa berusaha dapat hasilnya. Dan jika ada hal semata-mata, tidak pula jadi wajib zakat. Ataupun contoh haul saja ada, tapi belum tentu jadi wajib zakat tu. Sebab apa? Dia dah cukup setahun, tapi belum tentu juga lagi jadi wajib zakat. Sebab apa? Enggak apa? Apa yang umur tak cukup? Dia umur tak cukup? Tak cukup nisab lah. Macam bilangan kambing tadi, dia ada syarat dia, mesti ada berapa ekor, 40 ekor. Cukup setahun. Ini cukup setahun, tapi bela 4 ekor, bukan 40, 4 ekor. Nak zakat apa 4 ekor? Nak 4 ekor, nak 3 tempang. Contoh, kan? Tak kena. Jadi kena belajar satu. Tu namanya syarat. Yang ketiga, manik. Dulu anak duk belajar dulu main-main masa kecil. Jadi duk ingat manik tu manik baju tu. Rupanya manik ni maknanya halangan. Manik, benda yang menghalang, terhalang, iaitu sesuatu perkara yang lazim daripada adanya, tiada lah lainnya. Kalau ada dia tak jadi. Tu maksud dia. Tu manik. Ada dia, benda tu tak jadi. Tu makna manik. Dan tidak lazim daripada tiadanya itu ada perkara yang lain. Contohlah, kadang baca definisi dia kita pun tak berapa faham lah. Kita tengok contoh tu. Seperti haid. Haid ni maksudnya mengalir. Bahasa Arab. Haid tu perempuan, darah perempuan tu mengalir, tu panggil haid. Contohnya haid, asalnya sembahyang tu wajib. Hukum ni sembahyang tu wajib sebab dah kena matahari dah gelincir.
Nah, kemudian syarat dah kena. Syarat apa? Nanti kita belajar syarat-syarat sah semayang. Apa dia syarat-syarat dia? Orang Islam lah, berwuduk apa semua. Syarat pun dah ada. Tiba-tiba ada mana manik? Haid datang. Bila ada haid datang, hukum yang asal wajib semayang tukar wajib tu jadi haram semayang. Tak boleh semayang. Tu manik. Tu namanya manik, menghalang. Dia boleh menyebabkan hukum tu bertukar. Seperti haid itu jadi manik bagi wajib semayang. Contoh dia buat sini. Maka lazim daripada ada haid itu tiadalah hukum wajib semayang. Kerana datangnya haid, maka tiadalah wajib semayang. Asalnya semayang tu wajib. Tapi bila datang haid, wajib semayang tak jadi wajib dah, malah jadi haram lah pula. Dan tidak lazim ada hukum wajib semayang manakala tiada haid. Dan kalau tak ada haid tu dah terangkat, hadas tu kita dah angkat, maka haram bertukar jadi wajib pula dah. Boleh faham? Itu namanya manik tu lah. Boleh lah, jelas. Jadi kita belajar 3 dulu. 3 ni pun dah terkebil-kebil memang tu kan. Nanti kita sambung ke-4 dan ke-5 pula pada kelas yang akan datang. Tak apa, kita belajar pelan-pelan. Jadi macam biasalah, kalau ada soalan boleh tanya, sampaikan kepada Ustaz Burhan. Dan kita tengok pada queue dia lah, turutan dia. Jadi hafal yang ni dulu. Hukum 1A 3 dulu kita hafal. Sebab, syarat, manik. Jadi dalam wajib dia akan ada sebab, ada syarat. Ni wajib, hukum syarat tu wajib, ada sebab, ada syarat, ada manik. Sunat begitu juga. Sunat ada sebab, ada syarat, ada manik. Harus begitu juga, makruh gitu juga, haram gitu juga. Sebab itulah kalau kita nak kata satu-satu tu haram, apa sebab haram? Tak boleh main hukumnya. Kena tengok wadai itulah. Apa sebab dia jadi haram? Apa syarat nak kata dia haram? Apa manik menjadi dia haram? Atau ada lagi 2, nanti kita akan belajar akan datang. Tapi nak ceritanya, setiap hukum tu di situlah dia punya huraian dia satu-satu. Yang bukan senang-senang kita nak letak hukum ni. Yang kita belajar ni baru sikit. Ini baru asas fiqah je. Kalau nak lebih dalam bab mengisbat hukum ni, dia ada satu bidang ilmu dia nama usul fiqh. Kena mengaji usul fiqh tu, dia ada kaedah-kaedah usul fiqh. Kena hafal semua kaedah tu barulah. Tapi tak layak juga kita ijtihad, baru kita nak memahami ijtihad ulama sahaja. Tapi kalau dah sampai tahap macam Imam Syafi'i dan sebagainya, itu baru dipanggil golongan mujtahid, orang yang layak berijtihad. Jadi tak boleh kita sangkal pendapat Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Hanafi, Imam Maliki, kerana mereka 4 orang ni adalah ulama mujtahid, ulama yang layak menetapkan hukum atas usaha kepayahan mereka berfikir dengan sebab ilmu mereka yang luas, yang banyak. Tiba-tiba zaman hari ni baru mengaji sikit je, baru berapa semester je mengaji. Imam Syafi'i tak kena ni, Imam Syafi'i dalam hurai bab ni. Dia ingat Imam Syafi'i tu benda Haji PE. Haji PE driver taksi boleh, kita nak lawan dia, nak kata dia tak betul. Imam Syafi'i bukan macam tu. Imam Syafi'i lain. Ilmunya tinggi kan. Jadi kita ni yang mengaji sepatut lagi mengaji lagi tunduk sebenarnya, bukan lagi tinggi. Lagi mengaji lagi nampak diri bodoh, lagi mengaji lagi nampak diri tak erti. Macam Tok Guru basuh kita kat dalam kuliah, Tok Guru kan, dalam baca kitab Ikam Minhajul Abidin tu, Tok Guru nak tundukkan hati kita, keegoan kita tu nak bagi jatuh. Ini yang kita nak kena cuba buat. Ilmu tasawuf ni belajarnya senang lah, bukan senang je makna kita dengar gitu. Tapi nak buatnya tu, nak amalnya, bukan senang. Nak kena mujahadah sungguh-sungguh, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu dulu pada malam ni. Moga-moga diizinkan Allah pertemuan kita pada yang akan datang. Kemudian kita sambung lagi kitab kita ni, insya-Allah. Jadi sekadar tu, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal
الخاشعين وأعمالنا أعمال الصالحين ونيتنا نية المخلصين وذنوبنا يا الله ذنوب المستغفرين وحياتنا حياة العلماء وموتنا بموت الشهداء وادخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين تقبل الله منا ومنكم. Takbir.